Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Anda sekarang sedang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia di Kaca TV1 dan juga saluran berita RTM, dan juga selamat pagi untuk penonton yang menonton di live Facebook Selamat Pagi Malaysia Nadi Sri Pagi. Saya Ridwan Mustafa dan juga Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda hari ini seperti biasa untuk permulaan siaran di Selamat Pagi Malaysia hari ini. Anda boleh terus saja saksikan kami di saluran-saluran TV yang kami kongsikan. Kongsikan seperti tadi, kita ada saluran berita RTM di MyTV 123, kita ada TV1, kita ada aplikasi RTM Click, dan juga anda boleh ke laman sesuatu RTM Click juga untuk menonton kami secara langsung. Jadi tak ada alasan untuk anda bersama dengan kami hingga pukul 10 pagi hari ini. InsyaAllah, dan banyak akan kami kongsikan kepada anda hari ini. Dan semalam kita telah pun dilaporkan dengan satu berita yang agak mengejutkan apabila insiden kren jatuh di pembinaan Lebuh Raya SUKE di Persimpangan Alam Damai yang menyebabkan kesesakan dan juga 6 orang telah pun menjadi mangsa. Kalau kita lihat di belakang kita, itu adalah antara klip yang telah pun dikongsikan. Itu adalah kawasan tapak pembinaan yang melibatkan kren jatuh, dan sehingga ke saat ini pihak bomba masih lagi berusaha untuk mengeluarkan mangsa yang masih lagi tersepit di atas tempat kejadian tersebut. Pihak berkuasa mengesahkan 6 mangsa dalam kejadian ini, di mana komponen kren gantri terjatuh di tapak pembinaan Lebuh Raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang SUKE di Kuala Lumpur. Dan daripada 6 mangsa yang terlibat, difahamkan 3 maut, sementara seorang pemandu kereta disahkan cedera parah dan dihantar ke hospital, dan 2 pekerja lain berjaya diselamatkan. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, daripada 6 mangsa tersebut terdapat seorang lagi mangsa yang tersepit di antara kren tersebut yang memerlukan satu tempoh waktu yang sedikit lama untuk mengeluarkan mangsa tersebut. Sepatutnya pukul 2 pagi tadi, tetapi difahamkan pengesahan daripada pihak berkuasa, mereka memerlukan masa yang sedikit lama kerana bimbang sekiranya terdapat pergerakan yang tidak dirancang dengan sempurna mungkin akan membahayakan keselamatan pekerja-pekerja ataupun anggota bomba yang berada di kawasan tersebut untuk proses menyelamat. Jadi kita berikan mereka sedikit masa untuk selesaikan semua perkara dan mengeluarkan mayat yang tersepit yang berada di kawasan tersebut, dan juga mungkin sedikit masa juga untuk mereka menyiasat punca kejadian, kerana itulah persoalan yang sering dibangkitkan oleh masyarakat Malaysia sekarang ini terhadap kes kemalangan semalam. Dan juga untuk pengetahuan semua, kawasan pembinaan tersebut telah pun dihentikan peredaran trafiknya, dan juga trafik dialihkan ke kawasan lain. Jadi sesiapa sahaja yang berada di sana, anda harus rancang perjalanan anda supaya tidak tersekat dengan kesesakan jalan raya, kerana seperti mana yang kita sedia maklum, kawasan tersebut merupakan kawasan yang berpenduduk padat dan juga kawasan yang berkapasiti tinggi dari segi aliran trafiknya. Jadi ia sangat penting untuk anda semua supaya ia dapat mengelakkan kesesakan, dan juga apa yang penting adalah keselamatan anda selaku pengguna jalan raya. Dan juga hari ini kami akan mendapatkan respon daripada Jabatan Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerja untuk kita mendapat tahu tentang status apakah akan dilakukan selepas ini dari segi auditnya, dari segi tindakannya kepada kontraktor maupun kepada waris mangsa. Segalanya akan kami kupas melalui segmen khas bersama dengan JKKP pada hari ini. Kalau kita kongsi sikit berkenaan dengan info lencongan jalan yang sedang dilaksanakan sekarang ini, ada tujuan untuk pembersihan kawasan yang terlibat dengan kemalangan tersebut yang akan bermula semalam 22 Mac hingga 28 Mac ini. Jadi kalau kita kongsi sikit, jalan lencongan ini untuk pengguna dari arah Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 yang ingin menuju ke Alam Damai akan dilencongkan ke Jalan Ceras, iaitu Pasar Malam Taman Konok. Untuk keluar ke Jalan Alam Damai, berhampiran OCBC Bank melalui bangunan Altitude 236. Dan juga anda semua yang berada di kawasan ini, untuk pastikan sentiasa berada dalam keadaan berjaga dan rancang perjalanan anda lah, sebab bila ada lencongan ini mungkin akan makan sikit masa perjalanan anda untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi pastikan anda beri maklum kepada rakan sekerja lain yang melalui jalan ini, dan juga mungkin kepada bos anda yang berada di pejabat dan sebagainya, kerana berkemungkinan besar akan sedikit terlewat untuk ke pejabat dan sebagainya. Itulah kita sarankan untuk rancang perjalanan anda. Itu sedikit perkembangan awal tentang insiden yang berlaku. Selepas ini kami akan masih lagi ingin mengupas tentang perkara ini bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerja. Tetapi sebelum itu, apa kata kita pergi ke skrin sana untuk kita memberi sedikit perkembangan kepada rakyat Malaysia tentang apa yang berlaku, terutamanya tentang kes COVID-19. Perlu diingatkan kepada semua, patuhi SOP
SOP, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka kerana itulah sebenarnya yang akan memutuskan jangkitan COVID-19. Ini adalah angka yang perlu kita tahu semalam, yang mana semalam sekali lagi dicatatkan angka sembuh baru melebihi angka positif baru, iaitu kalau kita lihat angka sembuh baru 1495 berbanding dengan kes baru iaitu 1116 kes. Dan juga kalau kita lihat peratusan kadar semakin sembuh di Malaysia pada hari ini telah pun mencecah 95.40%. Itu merupakan satu perkembangan positif setelah perintah kawalan pergerakan dilaksanakan sejak bulan 1 sehinggalah pada hari ini rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan. Kita melihat perkembangan positif dari segi angka kes semakin menurun dan juga nilai R0 juga semakin menurun. Okey, kita saksikan juga kalau ada pecahan kes terbaru semalam, pastinya Selangor masih lagi mencatatkan kes yang paling tinggi. Itu pun secara keseluruhan kalau kita Selangor je dah ada 6,747 kes di Selangor sahaja. Bayangkan setakat kes COVID-19 yang telah pun dicatatkan di Malaysia. Bukan sahaja di Selangor, malah di Kuala Lumpur juga mencatatkan satu kes harian yang agak tinggi. Walaupun kita sekarang ni sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan, pastikan anda sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka, dan juga menggunakan cecair pembasmi kuman tidak kira di mana jua anda berada. Okey, ini kita kongsikan grafik bagi kes positif mengikut negeri. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, Selangor masih mencatatkan kes yang tertinggi iaitu 403 setakat semalam. Rata-rata negeri lain mencatatkan di bawah 3 angka, ya. Jadi Perlis tiada kes malam tadi yang diucapkan kepada negeri Perlis. Okey, Putrajaya ada pertambahan 5. Alamak. Daripada hijau mungkin akan bertukar. Jadi pastikan anda yang berada di sekitar kawasan Putrajaya berhati-hatilah sebab ini antara kawasan tumpuan orang ramai sebenarnya. Okey, ada lagi berita lain? Berita lain kita nak kongsikan pastinya tentang perkembangan vaksinasi di Malaysia. Ini adalah salah satu berita. Tiada lagi dasar satu dos suntik, satu dos simpan. Kalau diikutkan daripada statistik yang telah pun diumumkan semalam, sehingga semalam kalau kita melihat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilaksanakan dalam 3 fasa. Fasa pertama adalah melibatkan melibatkan frontliner, sehingga hari ini hampir 430,000 orang telah pun disuntik vaksin dan sasaran untuk 500,000 orang tidak lama lagi. Ini antara nilai-nilai yang kita perlu tahu, dan ini pula adalah RM500,000 jika hilang upaya mati akibat vaksin COVID-19. Ini antara yang juga memberi perhatian, yang harus kita beri perhatian apabila orang takut sangat nak vaksin sekarang. Ya. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba semalam. Kalau kita berikan sedikit perincian yang lebih lanjut, kerajaan bersetuju untuk memberi sebanyak RM500,000 sebagai bantuan khas kewangan kesan mudarat COVID-19 kepada warga negara Malaysia dan juga warga asing di negara ini sekiranya berlaku hilang upaya kekal ataupun kematian disebabkan suntikan pelarian itu. Ini antara jaminan kerajaan lah untuk memastikan agar anda lebih berkeyakinan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Apa yang penting adalah sebenarnya pendaftaran. Itulah sebenarnya proses utama untuk kita mendapatkan vaksin adalah proses pendaftaran. Jadi proses pendaftaran boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera, dan juga kalau kita lihat di sini pendaftaran penerima vaksin COVID-19 semakin perlahan. Jadi kami di pihak media ini selalu mengingatkan kepada anda, jadi lunaskan tanggungjawab kita, pegang konsep lindung diri, lindung semua untuk kita mendapatkan imuniti kelompok melalui pendaftaran vaksinasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui aplikasi MySejahtera. Jadi lakukan tanggungjawab anda. Ini berlaku kerana ramai masyarakat Malaysia yang mengamalkan tunggu dan lihat, wait and see. Mereka ingin melihat bagaimana sebenarnya perkembangan vaksin COVID-19 ini. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak boleh diamalkan kerana kita perlu sama-sama mengikut apa jua perjalanan yang telah pun direncanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar kita bebas daripada COVID-19 dan memulihkan struktur ekonomi negara. Kita akan balik seketika. Kita kembali selepas ini.